Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Terus yang kedua, cara meninggalkan sifat riya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, cara meninggalkan sifat riya. Adapun riya, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Satu di antara dua bahagian syirik. Dan yang dimaksud dengan riya ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawan muttaba'. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini, banyak orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Baik, yang kedua, sifat yang paling perlu dibersihkan daripada hati kita ialah sifat riya. Riya ini daripada perkataan ra'a. Ra'a melihat. Riya dia beramal nak ditengok oleh orang lain, nak dinilai oleh manusia. Sampai orang yang riak dalam sembahyangnya boleh akan masuk neraka wail. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sembahyangnya. Alladzina hum yura'un. Sembahyang nak minta tengok kepada manusia. Orang kamera dia bagi sebar kata dia sembahyang. Satu pencitraan ya, untuk ditengok oleh manusia. Dia ada yang dikehendakinya. Nanti bila manusia tahu akan sokong dia lah. Itu yang dia nak. Dia nak harga di hati manusia. Di sebalik harga itu ada kepentingan yang dia mahukan. Sepatutnya kita beribadat lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Tak boleh karena manusia. Itu mensyirikkan Allah. Syirik khafi. Kalau syirik yang jali sembah patung lah. Beramal karena patung. Ini beramal karena Allah tapi dimasuki oleh tambahan karena manusia. Jadi
Yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia. Engkau nak nilai di hati manusia. Jadi nilai manusia itu engkau perlukan. Bukan nak nilai di sisi Allah. Sepatutnya kita beribadat cukuplah mencari keridhaan Allah. Tak perlu yang lain daripada itu. Kita sembahyang lillahi ta'ala. Karena Allah, Allahu Akbar. Kalau dibaca Quran sedap, tidak tunjuk kata suara dia sedap. Nah itu ada tambahan karena manusia. Bukanlah semua orang suara sedap kata dia ria, tak boleh kata macam tu. Tapi kalau dia tambah untuk supaya manusia mencintai aku dengan sebab sembahyangku ini, maknanya ada benda lain yang dia kehendaki selain daripada Allah. Itulah namanya ria. Ria dan juga dengki, dia ada kelas-kelas dia. Ada 10%, 20%, 50%, 90%, 95%. Ada yang 100% ada. Maka balasan yang dia akan terima mengikut peratus ria yang ada pada dia. Jadi ria menghendaki pandangan manusia supaya manusia menilai dia. Ada benda yang dia nak daripada hati manusia. Sepatutnya kita beribadat hanya semata-mata karena Allah. Kan beribadat semata karena Allah. Kalau misalnya orang beribadat karena takut api neraka dan nakkan syurga, apakah itu ikhlas atau tidak? Kenapa kamu sembahyang? Aku takutlah kalau tak sembahyang nanti diseksa dalam api neraka. Aku sembahyang mengharapkan rahmat Allah supaya aku masuk surga. Apakah itu ikhlas atau tidak? Itu dianggap sudah ikhlas bagi tingkatan kelas rendah. Tingkatan tinggi tak boleh lagi. Dia sembahyang semata takut Allah. Masalah Allah nak bubuh dia dalam api neraka ke dalam surga, ikut suka dia. Aku sembahyang bukan takutkan api neraka dan bukan menghendaki surga. Ini makam orang yang tinggi. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu begitu dia, martabat dia. Dia kata aku beribadat bukan karena manusia itu sudah adalah. Bukan karena nakkan syurga ataupun takut daripada api neraka. Aku semata karena Allah. Supaya Allah meridai aku. Itu tujuan aku beribadat. Ini ikhlas kelas tinggi. Macam minum kopi juga. Kita minum kopi di kaki lima secawan RM1. Orang minum kopi di hotel yang 5 bintang secawan kak RM15. Di kaki lima ni dapat RM1, RM2 dapat. Tapi makam dia lain lah. Yang minum di kaki lima ni lain, yang minum di hotel 5 bintang tu lain. Jadi untuk orang-orang yang tinggi seperti Rabi'atul Adawiyah, dia tak mau sembahyang tu karena mengharapkan syurga ataupun takutkan api neraka. Bagi orang yang macam dia, yang tu belum lagi ikhlas. Artinya ikhlas yang tinggi. Kalau kita macam kita ni sembahyang bersapa takut api neraka, tak sembahyang nanti kena siksa, itu sudah ikhlas. Aku nakkan syurga Allah. Rabi'atul Adawiyah dia berkata dalam syairnya, ya laitaka tahlu wal anamu mariratun, ya laitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah,
Aku tak peduli kepada manusia. Biar seluruh manusia benci pada aku, asal engkau ridha kepada aku. Aku tak peduli biar manusia benci semua kepada aku, asal engkau sayang kepada aku. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Bila engkau telah mencintai aku, semua mudah saja. Fa kullul ladzi fawqat turabi turabu. Semua yang atas tanah ini kira tanah belaka. Emas kah apapun tak asal pada tanah, kira tanah. Duit kah kertas pada tanah, kira tanah semua. Tak ada nilai bagi saya. Idza sahha, bila sah minkal wuddu fal kullu hayyinun. Semua kira mudah. Fa kullul ladzi fawqat turabi turabu. Ini ikhlas orang yang tinggi. Jadi ada makam-makam tertentu. Yang macam kita ni takut neraka, nakkan surga, itu sudah dianggap ikhlas. Ikhlas orang yang mubtadiin, sekolah rendah. Ikhlasnya Rabi'atul Adawiyah, ikhlas orang peringkat university. Dia lain. Lain. Itu ada tingkatan-tingkatan. Baik. Jadi ikhlas yang sebenarnya bahwa engkau syirik ataupun riya, engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia. Imam kita Syafi'i ada berkata, apa kata beliau? Irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Nak bagi manusia ni semua puas hati kat kita tak mungkin tercapai. Nak bagi manusia semua suka kat kita, itu satu hal yang tak mungkin tercapai. Wah, hatta kalau kita bina masjid pun ada orang suka, ada orang tak suka. Kita nak bina panggung wayang pun ada orang suka, ada orang tak suka. Nak cari manusia 100% suka kat kita tak mungkin. Rasulullah SAW orang yang paling pintar berdakwah, masih ramai lagi macam Abu Jahal. Nabi kita paling pandai dia berdakwah, paling hikmah, masih ada orang yang macam Abu Jahal. Jadi nak cari manusia 100% suka kat kita, itu takkan tercapai. Karena itu kata Imam Syafi'i, perbetulkan antara dirimu dengan Tuhanmu. Yang penting kita dengan Allah kenal. Setelah itu ikutlah manusia. Nak suka ke tak suka ke ikut suka. Yang penting kita dengan Allah betul. Apa yang kita buat tu kenal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia nak sokong ke tak sokong ke, suka ke tak suka, itu ikut suka dia. Tapi kita jangan salah dengan Allah. Bila kita benar dengan Allah, terserah kepada manusia. Ini orang yang tinggi ikhlasnya. Tidak mengira apa manusia nak kata ke dia. Asalkan dia sudah meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerjanya orang yang riya ni minta nilai di hati manusia. Berlawanan dengan orang yang ikhlas tadi. Ya. Manakala cinta kepada pangkat, orang nak di hati manusia ini supaya dia dapat pangkat yang diberi oleh manusia. Ataupun dapat kecintaan daripada manusia. Nanti manusia bagi duit ke dia. Orang yang berpangkat senang nak dapat macam-macam lah dia. Itu dia beramal karena manusia. Namanya riya. Dan manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula, itu termasuk dalam kategori ataupun istilah hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Manusia ni, yang namanya manusia, dia terdiri daripada 4 unsur kata Imam Al-Ghazali. Kalau tak cukup 4 bukan manusia. Manusia ni mempunyai 4 unsur. 1 unsur kebinatangan. Dia macam binatang.
Binatang ini ada 3 lah kejadian yang utama. Makan, minum, jima. Itu ya kejadian. Makan, minum, yang itu. Manusia pun ada sifat macam tu. Cuma kita berbeza. Yang ni boleh makan, yang ni tak boleh. Yang ni boleh minum, yang ni tak boleh minum. Yang ni boleh kita bersetubuh dengannya, yang ni tak boleh. Binatang dia tak ada pantang. Nak makan apa pun makanlah. Kadang-kadang manusia ada juga yang menyerupai binatang. Nak makan kelawak boleh makanlah. Nak makan apa benda dia makanlah. Ini orang yang tidak ada aturan syariat bagi dia. Kita nak makan, ada cara kita makan. Kita makan, kita boleh pahala. Kita makan, kita boleh masuk surga. Kita bersama istri, kita boleh pahala. Dapat anak yang saleh, yang menyambung zuriat kita, yang menambah amal ibadat kita. Kita dapat anak yang saleh melalui hubungan kita dengan suami istri yang sah. Nak makan ni, garis panduan amnya baca bismillah. Makan, minum, jima baca bismillah. Bila boleh baca bismillah, buat. Ni saya nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum tak? Boleh. Orang nak minum arak, ada baca bismillah? Tak ada. Apakah lagi nak minum arak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Adakah macam tu? Tak ada. Yang boleh baca bismillah, buat. Suami istri nak buat bismillah. Orang berzina nak baca bismillah? Tak ada. Yang boleh baca bismillah, nak minum, minumlah. Nak arak, nak makan babi, nak baca bismillah. Allahumma barik lana. Tak ada. Benda tu tak baik. Baik. Pertama, dalam diri manusia ada unsur kebinatangan. Artinya ada hal yang kita sama dengan binatang. Sama pada makan, sama pada minum, sama pada perlu syahwat kita. Cuma kita ada aturan. Yang ini boleh makan, yang ini tak boleh makan, yang ini boleh sentuh, yang ini tak boleh sentuh. Yang kedua, manusia ada unsur kebuasan. Binatang lain dengan buas. Buasnya harimau. Ada unsur berani. Tapi dia bukanlah berani sedia. Keberanian tu ada kat dia. Kalau negeri dia, orang nak rompak, orang nak jajah, kita suruh sabar, tunggu sabar pergi. Yang tu tak boleh sabar, kena lawan lah. Pasal apa kamu ambil kekayaan yang ada di negeri kami? Tak boleh. Ini hak kami. Anak dara kita. Ada orang nak buat jalan-jalan malam-malam. Balik pukul 2 baru balik. Tak apalah, budak-budak tak boleh. Kena marah. Masa tu kena ada kepuasan. Tak boleh. Marah kita. Unsur kepuasan tu ada. Untuk mempertahankan diri. Mempertahankan agama. Mempertahankan maruah dan yang lain-lain. Yang ketiga, unsur kemalaikatan. Kita sembahyang, kita berzikir, baca Quran, kita puasa, itu unsur kemalaikatan. Yang keempat, unsur keiblisan. Manusia ini kan ada macam iblis. Maksudnya cekap. Iblis ini cekap tipu orang. Kita cekap dalam kerja. Nak turun dari rumah, nak pergi pekan, nak beli apa? Nak beli jarum, nak beli benang. Tak apalah, beli. Ada lagi, nak beli beras, nak beli bawang. Sekali turun, 10 hajat kita beli. Bagus ya. Ni nak beli benang, turun, naik. Lepas tu, nak beli beras pula, turun pula. Tu naik balik. Tu nak beli pensel, turun pula. Bodoh lah macam tu. Sekali turun, 10 benda kita boleh beli. Cekap lah. Maksud keiblisan tu bukan kefasikannya, kecekapannya. Pepatah Melayu mengatakan, sekali mendayung, 2-3 pulau kita dapat lalui.
Sekali kerja, 2-3 benda kita boleh buat. Cekapnya itu yang kita nak. Bukan perangai iblis yang teruk tu, bukan. Iblis yang terkenal dengan cekap. Dia menggoda orang begini. Dia ada 4 unsur manusia ni. Unsur kebinatangan, unsur kebuasan, unsur kemalaikatan, unsur keiblisan. Dia campur sekali. Dia tak satu. Kalau orang tu puasa saja, qiyamul lail saja, sembahyang saja, baca Quran saja, tak sentuh isteri, tak makan, tak minum, bukannya manusia. Tak boleh macam itu. Jangan. Nasihati dia. Engkau manusia. Mata engkau ada hak. Perut engkau ada hak. Isteri engkau ada hak. Kena tunai semua. Karena engkau manusia. Engkau bukan malaikat. Tapi kalau makan, minum saja, jima, kerja yang tu saja, yang ni bodoh pada binatang lagi pula. Mana unsur kemalaikatan engkau? Kita masa di masjid, beribadat, sujud, menangis kepada Allah. Balik ke rumah bersama dengan keluarga yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum, makan itu, minum ini dan sebagainya. Tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Orang yang makan tak kira apa, teruk pada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia teruk pada binatang. Sesat lagi pada binatang. Makan habis semua. Tak boleh. Jadi maksudnya yang namanya manusia tadi himpunan daripada 4 perkara ini. Kebinatangan, kebuasan, kemalaikatan, keiblisan. Di mixing sebuah lah. Kalau tak ada kebinatangan yang hadir ni semua tak ada lah. Ni semua ada pasal mak pak kita ada syahwat. Tu yang kita ada. Kalau mak pak kita dulu syahwat tak ada, sayang pun tak ada. Total semua tak ada. Kena ada supaya bersambung zuriat, ya kan? Tapi bukan kerja yang tu saja siang malam. Yalah, yang tu ada masa kita bagilah. Nak makan minum saja sepanjang hari. Itu macam binatang. Kita ada masa jadi malaikat. Ada masa jadi buas. Karena untuk mempertahankan hak kita. Ada masa kita kena cekap. Sekali pergi hantar anak, sekali kita pergi kerja. Jalan sini. Itu cekap. Ini pergi hantar anak, balik. Pergi kerja pula. Maknanya banyak kali kena cekap berfikir. Supaya mudah manusia buat kerja kewajipan-kewajipannya sekaligus. Jangan terbuang-buang harta, terbuang-buang masa karena tidak cekap mengatur kehidupan. Nah, jadi yang tercela ni ialah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Nafsu yang diikuti. Apa kehendak nafsu? Ikut. Nah, ini menjadi teruk kita. Nafsu dikontrol, bukan diikuti. Dia nak makan boleh, makan takat ni ya cukup. Yang ni saja boleh makan, yang ni tak boleh makan. Minum takat ni saja, tak boleh lebih. Lebih nanti jadi sakit. Dan seterusnya. Tapi kalau tepuk dada, tanya selera, nak makan apa, makan. Tak ada batas. Itu bukannya manusia. Karena itu saya minta perhatian kepada pengusi mana-mana. Jangan sebut bila nak jemput orang makan, silahkan menikmati hidangan. Jangan, mari silahkan menjamu selera. Ini maknanya lain. Jamulah seleramu. Banyak mana makanlah situ. Itu mana menjamu selera. Tapi kalau menikmati hidangan, kita makan, menikmati pemberian daripada Allah supaya kita bersyukur. Tapi kalau menjamu selera ni, jamulah sampai tak nak berdiri. Dia makan sebanyak mungkin. Jadi biar bahasa tu indah. Yang merah itu saga, yang indah itu bahasa. Baik-baiklah, silahkan menikmati hidangan yang diberi oleh Allah. Jangan silahkan menjamu selera.
habislah. Tepuk dada, tanya selera. Apa nak makan? Makan. Tak ada batas. Baik. Dengan penyakit riya ini ramai orang menjadi binasa. Maka tiada ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Banyak yang membinasakan kita manusia. Kan musuh kita ini ada 4 pula. Satu aduwwum mubin, musuh yang jelas. Memang musuh, tak boleh bukan langsung. Siapa? Syaitan, iblis. Ini aduwwum mubin. Yang 3, kena gaya boleh buat kawan. Tak kena gaya jadi musuh. Pertama, nafsu. Nafsu ni, kalau kita boleh kontrol dia, berpindahlah daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah, berpindah sampai kepada nafsul mutmainnah. Masih nafsu nama dia. Yang mutmainnah itu apa nama dia? Nafsu. Nafsu yang ikut telunjuk syariat. Itu masih nafsu. Nafsu tak boleh buang. Dia nak makan, nak minum, nak tadi bersama istri, itu nafsu. Tapi kena kontrol. Ikut kaidah agama kita. Jadi nafsu kita, kalau kita boleh kontrol, dia boleh buat kawan. Dengan nafsu kita boleh anak. Dengan anak kita dapat sambungan zuriat yang saleh. Nafsu. Tapi kalau nafsu tak terkawal, dia nak apapun bagi, ini bahaya. Yang kedua, kalau dia kira syaitan tadi, ketiga lah, yaitu harta. Harta ni kena gaya buat kawan. Tak kena gaya jadi lawan. Ni yang masjid ni boleh macam ni pasal ada harta tu. Kalau harta tak ada, tak jadi macam ni. Harta, kalau kena gaya, kita boleh beli syurga. Tak kena gaya, dia lingkup, dia tunggang kita, habis kita. Ya. Contoh, orang kaya di kalangan sahabat, banyak. Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini jutawan-jutawan di kalangan sahabat. Saya nak cerita Sayyidina Utsman ni. Nabi kita kempen derma untuk perang Tabuk. Sahabat masa tu duit lagi tak ada. Korma lagi tak ambil. Orang Madinah ni macam orang Kedah lah. Tak ambil lagi padi. Tak boleh nak beli apa. Jarum sebilah pun kena jual padi. Baru nak, ni cerita orang Kedah lagu tu lah. Pasal semua pakai harap benang. Nak beli apa pun kena jual padi. Nak beli jarum sebilah pun kena jual padi. Orang Madinah zaman dulu nak beli apa pun kena korma lah. Jual korma baru boleh beli yang lain. Korma tak ambil lagi. Peperangan dekat. Nabi kita kempen derma. Nak derma apa? Duit tak ada lagi. Bukan tak nak menderma. Benda yang nak bagi itu tak ada. Sengaplah sahabat. Utsman pelan-pelan angkat tangan. Ya Rasulullah, saya insya-Allah 100 ekor onta siap dengan pelana dia dan pekakeh yang diperlukan oleh orang yang menunggang kuda. Berapa onta? Lembu pun 3.000 lebih. Onta lebih kurang 5.000 lah. Kalau cukup dengan pelana, dengan kosyen, dengan alat minum dan sebagainya, tak kurang pada 5.000 seekor. Utsman derma berapa? 100 ekor, 100 kali 5.000 berapa? Tolong jawablah, saya bukan pandai matematik. 100 kali 5.000 berapa? 500.000, setengah juta. Orang lain nak bagi 10 ringgit pun tak ada. Utsman ada 5 juta. Apa namanya ni? 500.000. Sonok Nabi kita. Kempen lagi. Sahabat diam. Utsman pelan-pelan angkat tangan. Ya Rasulullah, saya tambah lagi 100. Tadi 500.000 dah. Ini tambah ke 500. Berapa? Juta. Nabi kita kempen lagi. Sahabat bukan tak nak menderma, tapi duit nak bagi tak ada. Utsman angkat lagi ketiga. Tambah lagi 100 ya Rasulullah. Bermakna berapa? 300 ekor onta. 1.5 juta. Utsman bagi.
Sahabat 10 ringgit pun tak ada. Sampai Nabi kita berkata, ma darra Utsman ma fa'ala ba'da. Utsman lepas ni engkau nak buat apa pun tak apa. Syurga bagi engkau. Dia beli syurga dengan apa? Duit. Pasal duit dia boleh beli syurga. Saya nak habis kata ni sikit. Jadi kalau kena gaya dengan harta kita boleh beli syurga. Tak kena gaya harta tunggangi kita. Harta yang menjadikan kita tak dapat mengaji, tak dapat nak sembahyang berjamaah, tak dapat itu, tak dapat ini. Sibuk dengan harta. Sikit lagi. Yang keempat tadi, kan musuh manusia, syaitan, nafsu, harta atau dunia lah. Yang terakhir manusia. Manusia ni musuh manusia. Manusia lah yang buat hilang pahala kita tadi ni. Pasal orang riak. Kita letih bangkit pukul 2 sembahyang tahajud. Pagi besok ada orang puji kita, jack kita. Saya nampak bila ayat ustaz nanti menyala, ustaz bagi tahajud kot. Kita pun seronok lah, kembang lah badan sikit. Baju. Orang puji lampu bila ayat saja dia nampak, kata ustaz tahajud kot. Kita pun seronok lah orang puji. Habis pahala kita. Pasal apa? Manusia ni lah. Amboi. Dia cantas tengkuk kita. Kita letih tahajud 1 jam, dia puji 2-3 minit, pahala kita habis. Manusia. Tapi manusia juga tunjuk jalan yang benar kepada kita. Syekh kita bagi tunjuk sehingga kita mengerti agama. Ini pada manusia juga. Jadi manusia ni kalau kena gaya boleh buat kawan, tak kena gaya jadi musuh kita. Paling kurang pahala kita hilang. Nauzubillah, kita diheret ke jalan yang tak elok. Tengok saja rokok, tengok saja dada, apa punca dia? Pasal manusia, kawan lah. Ya kan? Jadi kawan ni, dia boleh bawa kita kepada kebaikan, boleh bawa kepada kejahatan. Nah, jadi 4 musuh manusia. Pertama iblis atau syaitan, aduwwum mubin. Yang ni tak boleh buat kawan langsung, dia musuh yang nyata. Adapun nafsu, harta dan makhluk ini kalau kena gaya boleh buat kawan, tak kena gaya jadi musuh. Sedikit lagi ya. Baca dulu sampai yang ketiga. Ya, kita lepas azan kita mengaji hal lain lepas sembahyang. Ya, sikit lagi sampai yang ketiga. Baca satu muka surat saja. Ya, sambung. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apakah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah dari sebab atau dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamati ila an-nar, fayaqulu ya Rabbi istushhidtu fi sabilik, fayaqulu Allah Ta'ala bal aradta an yuqal fulanun syuja'un wa qad qila dhalik wa dhalika ajruk. Artinya, sesungguhnya ada orang yang mati syahid yang akan dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu ia merasa heran dan mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu? Allah Ta'ala menjawab, tidak. Sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani, dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu, maka itulah ganjaranmu. Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qari, yakni yang mereka riak pada amalan mereka. Tak dapat pahala, akhirnya mereka dihumbankan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. InsyaAllah pagi besok kita sambung. Lepas Isya kita akan baca kitab Bekal Akhirat bagi ijazah insyaAllah. Baik, silakan azan dan kita terus sembahyang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا